أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم الخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambungan yang telah lalu berhubung dengan musuh ketat kita, yaitu syaitan, iblis, ya. Hari ini kita masuk 25 Jamadil Awal 1444 Hijriah. Bersamaan hari ini 20 Desember 2022. Kita masuk awasi musuh syaitan. Setelah diketahui bahawa syaitan itu, maka mestilah kita sentiasa berupaya, ya, sedaya upaya kita daripada penipuan dan iaitu perdayaan mereka, kerana akibatnya akan membinasakan iman dan menghancurkan kehidupan manusia serta menghalang manusia dari mendapat hidayah Allah. Kalau kita diasuh oleh syaitan, akibatnya kita tak payah dah dapat hidayah. Jadi bila tak dapat hidayah, macam mana kita nak jadi taat dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala? Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 169, ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, kerana sesungguhnya ia menjadi seteru yang amat terang bagi kamu. Ia menyuruh kamu berbuat kejahatan dan keburukan, dan supaya kamu berkata bohong terhadap Allah akan sesuatu kamu tidak mengetahui. Ni kita tak tahu cerita, kita hebah. Itu yang kita khawatir. Ya, bila tak tahu tu diam ajalah. Dia tambah-tambah, tukuk tambah, cari dosa kering je. Dosa basah tak apa, dosa kering. Ya, tak pasal-pasal amal kita lara. Ya, jemaah rajin, baca Quran rajin, umpat pun rajin. Tu yang payah tu. Ya. Jemaah rajin, sukses memang. Segi zahir ni nampak ya jemaah. Mengaji pandai, tak pandai. Enggak. Tapi apa dia? Tahu cerita sikit ditambah. Ini yang kita khawatir, sebab syaitan mendorong tambah lagi cerita, tambah lagi. Betul ke tak betul? Betul pun berdosa, tak betul lagi berdosa. Namanya mengumpat. Bila mengumpat, kena minta maaf kepada orang yang kena umpat. Kalau tidak, pahala kita jatuh kat dia semua. Allah, ruginya sembahyang tahajud malam tadi habis, ya, tasbih habis. Semuanya orang yang kena umpat tu dapat bahagian, berpindah. Itu yang kita khawatir ni. Sebab kita takut sia-sia belaka. Allah menjelaskan dalam surah Yasin, ya, ayat 59 hingga ayat 42. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ani'buduni hadha siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Dan berpisahlah kamu pada hari ini, yakni dinamakan hari kiamat, wahai orang-orang yang berdosa,
bukankah aku telah perintahkan kamu, wahai anak Adam, supaya jangan kamu sembah syaitan, yaitu bertuan pada syaitan. Sesungguhnya ia menjadi musuh yang jelas kepada kamu, dan hendaklah kamu menyembah aku, kata Allah. Inilah jalan yang lurus, dan sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan gulungan yang ramai di antara kamu. Dan tidakkah sepatutnya kamu berfikir dan insaf? Kena fikir, betul tak betul aku nak cakap ni? Betul tak betul? Aku nak cerita ni kena tapis dulu, 4 kali 5 kali tapis. Betul ke cerita ni? Kena tapis dulu. Ini dah tuduh-tuduh. Satu ketiga, ternampaklah Bilal, contoh, naik kereta 2 orang, kali dah tu cantik pula tu sebelahnya, dah 24. Bilal tak sangka dia buat 24, padahal cucu dia. Tak selidik, dah memfitnah dia. Dosa tak? Dosa. Kena jumpa Tuan Bilal. Tuan Bilal, hari tu saya ya, kena jumpa kat dia, minta maaf, hari tu saya telah memfitnah Tuan Bilal, berjalan dengan perempuan, rupanya cucu Tuan Bilal. Lepas tu, siapa yang kita sampaikan berita tu kena beritahu itu berita bohong, aku yang buat dusta. Ya, sebab itu susah kita. Kalau kita dengan Allah taubat nasuha, ya, taubat sungguh-sungguh tak akan buat, itu kita dengan Allah. Tapi kalau kita dengan manusia, selagi tak memohon maaf darinya, Allah takkan maafkan. Jangan senang, ya, sebab kita kena jaga, ya, hablum minallah wa hablum minan nas. Jaga hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sesama manusia. Ini berlaku. Rasulullah pernah memberi khabar, warning kepada kaum muhajirin yang sama-sama datang daripada Mekah ke Madinah. Ayat turun, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ayat ini menyuruh kita bersatu padu, menghubung silaturahim, jangan memecah belahkan. Kita jadikanlah saudara Islam kita itu saudara ikhwana, hubungan yang baik, silaturahmi yang kekal. Ini tak sama Islam gitu betul. Itulah yang masalah. Yang masalah yang timbul kerana kita tak suka dia lebih sikit, kita Allah dah syaitan. Tengok tu. Hidup manusia ni kalau ada sifat begitu tu ya jadi bencana dia. Ya, dia berbalik kat kita balik. Ya, walau si fulan tu, satu keluarga tu dia buat maksiat, kita nasihat dia kalau boleh. Jangan cerita kat orang. Dia berbalik kita, keluarga kita pula jadi satu masa. Tu padan muka dia. Ya, bahaya ni. Ya. Qulibatil a'mal, akan berubah suatu amalan itu yang tidak memberi faedah kepada kita kerana kita menceritakan tentang keburukan orang. Kalau kita cerita kebaikan orang, alhamdulillah, si bulan tu bagus, ya Allah, rajin berjamaah, ya, alhamdulillah, untungnya mak bapak dia. Kita jadikan satu tauladan. Kalau kejahatan, jadikan satu sempadan supaya kita tidak ikut, ya, jejak-jejak yang dimainkan oleh syaitan. Syaitan ni makhluk yang halus, yang kita tak nampak oleh panca indera, tapi dia boleh masuk ke ulu hati kita, perjalanan darah kita, dia boleh masuk. Allah, ini hebat syaitan, ya. Jadi kita hati-hatilah, ya. Ada setengah golongan manusia yang tidak mengakui wujudnya syaitan di dunia ini. Ada setengah golongan.
Kerana mereka tidak pernah melihatnya. Memanglah kita tak pernah lihat syaitan. Tengok orang perangai macam syaitan ada. Syaitan tak ada, perangai macam syaitan ada. Ya. Orang sedap tidur malam, dia malam-malam berempit. Perangai tu. Ya. Jadi kita kena ingat. Kerana mereka tidak pernah melihatnya dan ada setengah golongan mempercayainya kerana mereka merasa takut kepada makhluk yang dimomok-momok orang manusia. Ya, syaitan ni kadang-kadang kita timbulnya kelakuan kita adalah berpunca daripada orang juga. Yang ia berangai syaitan, kita ikut sendiri. Jadi ada talian. Sebenarnya hantu tidak ada di dunia ini. Yang ada mungkin syaitan yang boleh merupa dirinya sebagai makhluk halus yang boleh meresap ke dalam seluruh badan manusia. Walau bagaimanapun kuasa syaitan tidak dapat memberi kesan kepada sesuatu tanpa kekuasaan Allah. Dia tak boleh melawan Allah. Kalau kita selalu berzikir, Astaghfirullah, innallaha kana tawwaba. Astaghfirullah, innallaha kana tawwaba. Astaghfirullah, innallaha kana tawwaba. Aku memohon ampunanmu ya Allah. Jadikanlah aku sentiasa orang yang bertaubat. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Jadikanlah diriku orang yang bertaubat, jadikan diriku orang yang sentiasa membersihkan hati, dan jadikanlah diriku sentiasa menghadapkan diri kepadamu ya Allah. Ada membuat perkara yang baik, InsyaAllah. Selalu istighfar. Ya tak? Kita ni selalu istighfar, tak mau istighfar. Yalah. Ini yang berlaku. Pertalian syaitan dengan nafsu sesuai. Syaitan cari nafsu. Dia tak cari akal. Akal berfikir. Kita dibagi akal, tapi nafsu kita ikut, akal kita tinggalkan. Kalau kita ikut akal, InsyaAllah mungkin baik kita baik. Baik kita baik. Ya, macam tuan-tuan tak berapa macam saya ni. Allah, ada perempuan takdirkan kita minum, tiba-tiba perempuan tu seorang duduk kat depan kita satu meja. Aduh, berpeluh kita. Berpeluh bukan takut perempuan tu, takut fitnah. Hati kalau nafsu, hebat yang aku dah ada. Nafsu lah. Tiba-tiba kita duduk, tiba-tiba satu perempuan yang cantik duduk depan kita. Allah, macam mana hati? Syaitan cari jalan. Lawa tu kau tenung dia betul-betul. Dah, lawa tu. Nah, kalau betul dia suka-suka, baru jadikan dia isteri ketiga, kedua. Itu contoh syaitan goda nafsu kita. Tapi akal kita masih waras. Ya Allah, aku ni dah tua, dah kahwin dengan anak muda, buat apa? Ya, kalau dia sejam sekali minta mati, kita mampu selalayan. Contoh aja, itu yang perkara yang tak bersabar. Yalah, anak-anak umur 25, yang kita dah 70. Memanglah best. Nak. Siapa tak nak anak dara? Tapi kena fikir akan Allah, aku boleh layan dia ke? Setengah jam sekali minta, mampus kita pengsan, indah-indah kita. Kita sewajarnya 70 dengan 65. Tu boleh lah. 65 tak habis berdiri pun. Tepuk amai-amai pun 65. Ini 25. Allah, mampus kita. Cuba kita tak percaya.
tuan ada anak tu, walaupun dia perempuan, ajak jogging, siapa menang? Kita anak cucu lah, cucu kita perempuan, ajak dia jogging, InsyaAllah kita duduk belakang, atuk dia. Sebab kita tak mampu. Ajzun, lemah. Dah usia ni lemah. Jadi kita berfikir. Sebab itu akal kita fikir, aku ni makin tua. Makin tua takkan nak ikut perangai muda, betul tak? Dan makin tua, ikutlah daya orang tua. Ya, berfikir. Sebab itu Allah Akbar. Rasa muda itu bahaya tu. Rasa muda tu naik motor tu macam orang muda. Baik. Tapi kalau untuk kerja rasa muda tak apa. Ya, menyangkul. Dah. 3 keping tu. 3 batas dia boleh buat. Dah. Kalau rasa tua sebatas dah nanti ya. Gitu. Kopi ni gitu. Maknya minta kopi baru sebatas tak habis. Betul tak? Ini rasa diri rasa tak semangat. Nah, cuba kita berfikir. Banyak orang berfikir kadang. Ya tak? Kita dah usia 70 tahun, tanam pula pokok durian. Kita fikir tak? Aku nak rasa pokok durian ni boleh ke sana? Sekarang dah 73 tahun. Durian dia biasanya sekurang-kurang 7 tahun. Paling kurang, betul tak? 7 atau 5 tahun. Tak ada. Tapi sebab kita berfikir, kita buat untuk anak cucu kita. Kita mengusahakan apa semua kerana untuk anak cucu kita. Itu namanya nasab. Memikirkan nasab anak kita. Ada setengah orang ayah mikirkan anaknya ada 5. Setiap anak pasti dah ada rumah. Ya tak? Itu memikirkan. Kau belajar sungguh-sungguh, kumpul duit. Itu nasihat. Ya tak? Anak-anak kumpul duit. Ayah ni tak apalah, ayah dah usaha ni. Ayah duduk PPR lagi. Kamu duduk banglo. Ayah nanti ziarah kamu, tumpang tidur je. Macam tu semangat. Tak? Maknanya bukan kita nak duduk PPR ni tak ada rumah. Ada rumah kadang-kadang. Macam Haji Rais ni, duduk rumah dah, ada rumah dah. Duduk PPR juga. Ya tak? Jangan kita orang duduk PPR untuk tak ada rumah. Tak. Ada rumah kampung, rumah sewa. Jangan main-main. Tak? Tapi setengahnya ya harap PPR dia dah. Tapi syukur ya ada. Tidaklah duduk di selama-lamanya duduk dalam tanah setinggal je lah. Elektrik mati, air tak ada lah. Banyak kalau ikutkan itu untuk orang Melayu lah. Tapi nak kata macam mana? Dah dunia pesat hari ini. Dunia tanpa sepadan. Ini tak? Mana tanah kosong habis. Ya. Kita tak boleh buat apa. Pemajuan je duit. Kita orang, tak boleh. Tapi pemajuan je duit. Ini nak dibasmi ni. Ya, nak dibasmi. Kita tengok hari ni persidangan parlimen hari pertama. Tengok. Diam semua. Bagus. Ya, inilah satu bukti ya. Nak menegah ni susah. Sebab dah biasa. Ini tabung duit. Tabung duit dah tahu dah semua tabung duit. Kalau kita berumah-rumah atuk, tahu dah ada tabung duit kat sana. Atuk letak duit banyak. Ya. Dia cucu datang ambil sikit. Ya. Kali habis duit aku kata atuk dia. Cucu cuti sekolah dia atuk ambil lah. Nak marah? Cucu. Ya. Marah tak cucu kita ambil duit kita? Tak marah. Tapi kalau cucu kita dididik oleh anak kita yang bersopan santun dan amanah, cucu tu takkan mengambil duit atuk. Betul tak? Ini contoh.
Ni contoh. Sebab ini saya masih ni berlaku banyak. Alah, dulu pemimpin dulu boleh makan duit satu penggal boleh kaya. Aku tak kata boleh satu penggal tak boleh kaya. Ada. Itu contoh. Macam ni lah tabung ni lah. Dia tahu tabung tu. Dia jadi dia balik rumah tu ambil. Tapi kalau cucu yang dididik, tarbiyah dengan baik, kau pergi rumah datuk nanti, jangan kau ambil duit datuk, berdosa tu. Jadi dia mana tengok duit tu, tengok je. Betul tak? Dia takkan ambil. Betul tak tuan? Sebab ada tarbiyah di rumah. Didikan. Tak diikut dengan nafsunya. Jadi contoh. Jadi selamat duit datuk. Dapat duit banyak tu. Duit letak tu kan. Orang dulu mana masuk dalam bank. Tanya Tuan ada. Letak atas almari itu je. Tak ada. Tapi cucu yang dididik oleh anaknya yang amanah, anak yang dididik oleh atuknya yang amanah, insya-Allah dia takkan ambil duit atuk tu. Tapi kalau lah jenis, alah yang lain pun ambil, aku pun ambil, tu nafsu. Maka ambillah duit atuk dia ambil. Macam itulah kroni tu. Tu. Ada umpamaan. Sebab itulah dalam siasah tu begitu juga. Ini nak dibentras ni. Nak dibentras ni sakit kepala, diam semua. Ada aja semua persoalannya. Sebab ada catatan ya, pengeluaran duit, keuangan negara tahu, masuk duit tahu, banyak mana ambil tahu. Kan tak tahu. Bila tidur kan semua senyap. Dia tak terima. Sebab itu ada faham. Kita ni nak sign apa-apa benda pun, nak sign, teliti dulu. Ini nak bagi sokongan atau meluluskan, teliti dulu. Ini bagi sign, lulus PKP, nak buat projek apa duit tu? Itu masalah. Ini contoh. Macam itulah yang atuk tadi, dia datang, tak boleh ambil. Dia. Baik, sebab didikan. Firman Allah SWT dalam surah Yusuf, Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu sangat mendorongkan kamu melakukan perkara-perkara jahat, melainkan orang-orang yang dikurnia rahmat Allah oleh Tuhannya. Maka selamatlah ia daripada hasutan nafsu. Betul? Dah dididik. Ya, kau time ni kau nak sembahyang, buat macam mana bekerja, kena berhenti solat. Dah dididik. Betul tak? Mak bapak dah didik. Sembahyang. Kita orang Islam tak sembahyang pun nak jadi. Dah didik dari kecil. Sampailah dia besar, berkeluarga, dia akan mendidik juga ahli keluarga sebagaimana mak bapak didik dia. Ini nyata dalam Quran. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Satu doa. Ya. Allah ya Tuhanku, kurniakanlah kepadaku apa dia? Isteri, keturunan yang baik, sejuk mata memandang. Apa makna sejuk memandang? Kerana dia mengikut didikan kita. Siapa yang didik? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Didikan daripada orang yang bertakwa dengan imannya. Ada orang ada iman tapi tak mau takwa. Percaya, ada Allah, ada Rasul, ada sembahyang, nanti dulu. Ni banyak. Ya. Kau percaya pada Allah, percaya malaikat, percaya kitab, percaya pandai ngaji, belum. Ni banyak minta maaf. Umur dah 60 tahun, ngaji tak mau. Bukti saya ngajar ngaji. 60 dah pencen Ustaz, baru saya nak belajar ngaji. Alhamdulillah, mau belajar ngaji.
Ya. Qala Allah Ta'ala amma yushrikun. Walaqad ja'akum min apa ni Ustaz? Minkum. Minkum. Betul. 61 tahun. 68 tahun. 73 tahun. Baru qad ja'akum. Tak apa. Takdir kau lepas baca ni kau mati, kau selamat. Tak mau langsung belajar, sombong, bongkak, tapi tak pandai ngaji. Allah. Beriman pada kitab Allah, tapi tak ngaji. Nantilah dulu. Tahu-tahu meninggal. Oh, ni yang kita khawatir. Kita kena, jangan kita mensalahkan siapa, diri kita. Bila tak boleh ngaji, cari orang boleh ngaji. Kesian. Tapi aja Tuan Bilal yang boleh ngaji, tak mau ngaji. Orang tak ada mau belajar dengan aku minum lah kedai, ngopi ke teh. Betul tak Bilal? Apa nak malu? Imam tu suara nombor 2. Ajak dia. Minta ajak. Buat satu kumpulan tiap pagi. Lepas tu belajarlah dia makan, minum. Ini tak. Contoh. Tapi imam ni tak parah. Ini contoh sayang kita. Usia kita paman lara. Bi umurika. Paman lara, sia-sia umur kamu. Sampai ketua tak buat apa. Rugi. Ya. Saya kadang-kadang sentuh. Di waktu hidayah tu tiap petang lepas solat asar, Bilal tu baca hadis. Macam ni lah dibuat ni baca hadis. Kita dengar benda baik. Ini tak baca hadis tak boleh dengar. Tak? Tapi kena apa? Kerjasama lah. Ini kita baca ada kuliah dia tak boleh dengar. Suruh kita dia baca hadis, suruh kita dengar. Tu tak adil. Yang adil macam ni, ikut kuliah sekali ada tak? Dia baca hadis kita ikut saya. Adil tak adil. Adalah yu'adilu adalukan. Adil tidak. Ada di antaranya tak mau apa kuliah-kuliah ni. Sama je ustaz. Sama je ustaz. Dia lain. Ustaz Haji Muhammad duduk Sentul, ustaz lain duduk di Rana. Dia tak sama. Kalau sama isteri dia isteri kita lah. Itu sama. Jangan kita anggap sama. Ya, masing-masing tak sama ilmu. Dia belajar mungkin dia ilmu fiqhnya kuat. Al-faqih, kita ilmu tauhidnya, dia ilmu tak sama. Walaupun dia belajar tapi keminatan. Ya, waktu belajar. Bukan senang. Minat orang-orang minat minat apa? Tashrif, macam nahwu. Dia menghafal daraba yadribu darban fahuwa daribun wa zaka madrubun idrib la tadrib madrabun midrabun daraba darabun darabatan. Itu ada makna semua. Daraba fi'il madhi yadrib fi'il mudhari. Darban masdar mimi. Dia tahu orang minat tu. Dia tak? Bukan senang. Orang nahwiyah. Baca Arab, tulisan Jawi. Yang Arab tak ada baris dia boleh baca. Kita ada baris pun belum boleh baca. Cuma ada. Kitab gundul tu. Gundul yang tak berbaris langsung. Boleh baca. Sebab dia belajar kawaid. Kita ni tak belajar kawaid. Apa ni kita baca dah salah. Tak. Fi'il mudhari jadi lagi lain. Tak. Jadi bila majhul jadi lain. Jangan main ilmu ni. Ya tak. Sebab lain maknanya. Jadi sesungguhnya nafsu itu sangat mendorong
Akan kamu melakukan perkara-perkara jahat, melainkan orang-orang yang dikurniakan rahmat. Apa dia? Orang yang dikurniakan kasih sayang Allah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selamatlah ia daripada hasutan syaitan. Orang yang selalu berzikir, orang yang selalu beribadah, orang yang selalu insya-Allah, syaitan panas duduk badan kita, tuan-tuan. Yang kita asyik la ilaha illallah. Tak pening syaitan duduk badan kita. Aku pening hari-hari la ilaha illallah je. Tapi dia duduk kata, kemana kau menghilang diri? Oh, seronok dia. Ya, sebab berkaraoke je. Jadi seronok syaitan. Best ni. Kan lain. Sesungguhnya Tuhanku amat pengampun lagi amat mengasihani. Allah sifat dia memang pengasih dan penyayang. Ar-Rahmanur Rahim. Baik. Percaya kepada hari kiamat, pengenalan hari kiamat. Ini kita sampai percaya pada hari kiamat. Yang terlalu ya percaya setan. Percakapan pada hari kiamat, pengenalan kiamat. Lagi masa sikit. Berapa minit Bilal? 3 minit. 10. Boleh. Kita masuk tajuk baru. Percaya kepada hari kiamat. Ni syaitan ambil lah. Jangan balik orang teri kacau syaitan. Pengenalan hari kiamat. Kiamat atau hari akhirat, itu ialah hari akhirat dunia di mana akan berlakunya kehancuran seluruh alam dan mati semua segala yang hidup. Selepas itu Allah yang maha berkuasa menggantikan pula dengan alam baru dan menghidupkan semula semua manusia yang telah mati tadi untuk dihisapkan segala amalan yang mereka lakukan semasa hidup di dunia itu untuk ditempatkan mana dia layak. Macam kita periksa tak? Kalau kita dapat SPM kita berapa? 10A. Wah, contohlah 10A, 7A pun dah cukup. Dah tentu kita layak masuk industri yang mana, ya tak? Tapi 10D, 10D. Macam mana? Ada 10A. Dah banyak usaha. Tentulah kita layak mana? Ar-Qarar. Apa dia? Darul Qarar. Sama ada di neraka atau di syurga. Darul Qarar. Percaya kepada hari kiamat, hari akhirat. Tiap-tiap orang Islam wajib percaya bahawa Allah SWT akan membinasakan seluruh alam ini. Bila tiba masanya, kemudian semua manusia akan dibangkitkan semula untuk menerima balasan amalan masing-masing, sama ada baik ataupun jahat. Ini pahaman ahli sunnah wal jamaah. Pahaman iktikad Mu'tazilah dia tak ada gitu. Itu yang ditolak. Iktikad Jabariyah, iktikad Mu'tazilah, iktikad Murji'ah. Ya, ahli sunnah jamaah macam ni. Ahli sunnah mengatakan kita berusaha masa kat dunia, Allah yang menentukan kita layak atau tidak, itu kembali pada Allah. Kembali pada Allah. Laisa ahsanul hakim. Allah sebaik-baik adalah hakim bagi penentuan kita. Ya, kalau kita amal kuat masa kat dunia tapi tak ikhlas, tak boleh juga. Kita beramal kalau nak tunjuk kat orang. Ya, duduk rumah tak sembahyang pun. Kat masjid sembahyang. Ada. Tak. Dia tak berdalam, luaran saja, nampak ya. Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka ke timur atau ke barat, berkiblat ke arah itu, tetapi kebajikan itu ialah mereka yang beriman
dengan Allah dan hari akhirat. Sembahyang rajin tapi tak faham. Tak. Kita ni beriman kepada Allah dan melakukan kebajikan. Ya, kebajikan banyak. Kebajikan pada isteri kita, tolong masak. Ya bang, ini isteri semua masak, suami balik rehat. Kadang-kadang kesian orang sama-sama kerja pejabat, naik motor, kucing. Sampai rumah, suami habis surat khabar, relax. Isteri nak masak, isteri nak basuh baju, isteri, Allah, kesian isteri itu. Ya, sebenarnya kebajikan suami semua. Sebab itu suami digelar ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Suami pemimpin bagi isteri. Suami kena masak, suami kena basuh baju, suami kena jaga anak. Itu kolot dah Ustaz. Kolot pula. Isteri tolong kita, terima kasih, dia buatkan semua, dia pahala. Sebab isteri nak masuk surga paling senang, taat suami dia, buat kerja yang diridai oleh suami. Paling senang mesti masuk surga. Suami susah. Isteri tak sembahyang, kita tak tegur, suami nanggung dosa. Anak cucu kita tak sembahyang, kita nanggung dosa. Kita tak didik anak-anak kita sebagai pemimpin. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jangan main. Abang dah kahwin belum? Belum. Kena belajar bang. Jangan pula nanti kita jadi imam, isteri komplain. Ustaz ada mengadu. Ada yang pernah saya nikahkan dulu. Esok dia datang mengadu, Ustaz, kenapa? Isteri saya komplain, saya baca Fatihah tak betul. Dia kata dia nak jadi imam. Boleh tak Ustaz? Kau ni dia nak jadi imam sebab suami tak betul bacaannya, dia kata. Kau kena belajar. Kamu jangan belajar, ya, belajar sungguh-sungguh supaya isteri kamu tu percaya kamu boleh jadi imam. Ini tak belajar tak, kahwin tak, belajar tak. Nak mimpin isteri bukan senang. Ngaji Qurannya, ya tak. Memang suami mengajar ni, Allah, isteri tak mahu belajar dengan kita. Garangnya ya Rabbi. Jangan orang saya ngajar isteri, garang betul isteri Allah. Apa dia balik syukur tak betul. Kawan tu bengkel banglah. Tapi alhamdulillah lama-lama dia belajar sana, belajar sini, pandai. Dengan saya tak ada. Abang salah, syukur salah. Habis kalau tak salah, cuba ada tak? Tapi kasar lah ngajar. Kita ngajar isteri kita kasar. Kalau kita tak kasar, dia lagi tak boleh dia tak? Anak kita macam juga. Ngajar anak, biar sayangkan anak, pukul-pukulkan. Betul tak? Saya betul serang. Tapi saya ngajar kena umur 60, takkan nak pukul mulut dia. Wa'tasimu bihamdillahi jami'ah. Tak kalah selawat tu kalau pukul, esok tak datang. Masuk dalam apa? YouTube, ustaz pukul anak murid umur 63 tahun. Habis. Sudah jadi viral. Ya. Anak kita tak apa, selawat 3 kali. Betul. Saya buat anak saya. Payah jangan baca. Umur belum berapa tahun? 6 tahun tak boleh baca Quran. Apa? Selawat 3 kali. Pukul terbalik dia. Nangis. Esok lancar dia baca. Alhamdulillah. Syaitan kacau dia tu. Syaitan duduk sini. Tak boleh. Syaitan bergantung, bergayut kat bibir tu. Contohlah, kita ni kalau anak kena macam itulah. Bang ya. Bang perlu lagi. Cari yang pandai ngaji bang. Ya tak? Orang pandai ngaji macam dia rajin ke masjid berjemaah. Belum tentu. Ya tak? Cari bapaknya yang pandai ngaji. Walau bagaimanapun kita tidak dapat mempercayainya melainkan setelah disampaikan beritanya oleh Rasulullah SAW, kerana ia merupakan berita ghaib.
tidak dapat dicapai oleh pemikiran manusia. Wallahu a'lam. Jadi kita ada sesuatu, mudah-mudahan kita yakin dengan allazina yu'minuna bil ghaib, wajib beriman perkara yang ghaib. Surga ghaib tak nampak, neraka ghaib, dosa ghaib, pahala ghaib, semua tak nampak. Aku ni qali azza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.